Dia kata, tuan-tuan, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Umar dengar Nabi sebut, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Ulama berbeza pendapat dalam mentafsirkan hadis ni. Kata Ibn Rajab, ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan maksud hadis ni ialah amalan-amalan syarak yang bersifat ibadah mesti dengan niat. Dia kata, maksud hadis ni apa? Dia kata, Nabi nak maksudkan dengan hadis ni bukan semua amalan, tetapi al-a'mal asy-syar'iyyah, amalan-amalan yang menjadi ibadah dalam syarak perlu kepada niat, baru boleh jadi sah. Kalau tak sah, dia kata. Itu pendapat yang pertama. Dia mengkhususkan makna hadis. Pendapat yang kedua, dia mentafsirkan hadis ni dengan sesuatu yang lebih umum, yang lebih luas. Dia kata apa? Maksud perkataan Nabi ni bukan amalan syariat saja. Maksud dia amalan secara umum memerlukan kepada niat. Amalan secara umum, sama ada amalan itu berbentuk ibadat ataupun maksiat ataupun jenayah, perlukan kepada niat. Kita kata macam okey, tapi ada juga amalan yang kadang-kadang kita buat tanpa niat, tak sengaja. Niat lain tapi jadi yang lain, kan? Jadi saya rasa pendapat yang ketiga lebih tepat dalam isu ni. Dia mengatakan amalan itu ganjarannya bergantung kepada niat. Amalan itu ganjaran dia bergantung kepada niat. Sama ada amalan itu berbentuk ibadah ataupun amalan itu berbentuk muamalat, dia tergantung dengan niat dia. Kalau kita buat satu benda, keluar daripada rumah nak pergi kerja, niat kita nak pergi kerja tu kerana nak bagi nafkah kat isteri, dikira sebagai ibadah kerja tu, kerana niat. Kerana niat itu membezakan sesuatu amalan, mana amalan itu diganjari oleh Allah. Sama ada ganjaran itu berbentuk pahala ataupun ganjaran itu berbentuk dosa, tergantung dengan niat kita buat benda tu. Dan yang ini lebih tepat. Yang ini lebih tepat. Tuan-tuan, bila kita kata niat, niat ni dalam bahasa apa maksud dia? Niat ni dari segi bahasa, al-qasd wal iradah, tujuan dan kehendak. Biasanya amalan kita, sama ada ibadah ke tak ibadah ke, akan didahului dengan niat, akan didahului dengan kehendak. Tuan-tuan datang ke surau tadi ni, ada niat tak? Agak-agak tuan-tuan niat tak? Masa datang ke surau, melangkah buka pintu rumah tadi ni, start enjin kereta, start enjin motor, ada niat ke tak? Ada niat lah. Ada niat lah. Sebab tu tuan-tuan datang, parking elok-elok, nak salat, maka setiap langkah itu akan menaikkan darjat, dan setiap langkah itu akan menggugurkan pahala, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Dan orang selalu keliru bab niat ni. Niat ni sebenarnya benda yang simple lah, benda yang mudah aja. Fuqaha, orang-orang fiqh, dia cuba huraikan niat ni dan perbahasan niat. Tapi kita makin lama belajar bab niat, makin tak boleh niat. Macam mana tu? Patutnya makin belajar niat, makin senang nak niat. Tapi bila kita belajar bab niat, makin susah nak niat. Angkat takbir tak masuk-masuk, 5-6 kali angkat takbir tak masuk lagi solat. Pasal apa ni pakcik? Dia kata macam, niat tak masuk lagi. Kita kata, pakcik sebenarnya dah ada niat. Kalau pakcik tahu ni waktu apa, nak solat apa, pakcik dah ada niat dah. Niat tu dah ada. Dan saya kadang-kadang pelik juga, yang susahnya orang kita ni, yang susahnya hanya niat solat. Betul tak? Hanya niat
Solat yang susah tu, yang tak masuk angkat takbir 5-6 kali tak lepas tu, solat. Tuan-tuan, solat Jumaat. Solat Jumaat, tabung masjid lalu. Orang tolak sampai kat kita. Kita nampak dari jauh je dah. Kita kata ada rezeki lebih ni nak bagi kat surau. Bagilah kat surau ni. Surau ni diri Jumaat tu. Tak bukan eh? Saya tengok ada mimbar kan? Solat raya kot. So kita kata kita nak sedekah pada surau. Sedekah ni ibadat ke tak? Ibadah. Perlu pada niat ke tak? Perlu. So kita keluarkan duit kita, kita pun masuk dalam tabung. Masuk ke dalam tabung. Ada niat ke tak? Ada niat. Makna kita nak bagi berapa ringgit kan? Pada surau tu kita dah ada niat. Tengok-tengok buka beg duit, ada RM50 dengan RM1. Kita ambil yang RM1 lah kan? Ustaz kata afdalnya RM50, tapi ustaz pun tak boleh buat. Ustaz kata kadang-kadang ustaz ni cakap sedap kan? Dia kata tuan-tuan kalau buka yang RM50 satu, RM1 satu, itu je ada duit, ambil lah yang RM50. Ustaz jangan tipu, ustaz pun tak boleh buat. Tapi kalau ustaz boleh buat, power lah ustaz tu kan. Tapi maknanya biasanya dia akan ambil yang RM1 tu bagi kat surau lah. Ada niat ke tak? Ada niat. Tapi ada tak orang masukkan duit dalam tabung tu, masuk keluar sebab dia kata niat tak masuk? Ada? Tak ada. Sebab dia tahu yang tu, dia kata tak perlu hati-hati sangat, dia kata. Tapi saya pelik, kenapa solat sebahagian orang kadang-kadang 5-6 kali imam dah baca surah dah, dia masih lagi belum masuk solat kan? Kita ambil contoh puasa. Ada satu orang datang jumpa saya, tanya, dia kata, ustaz, saya ni tadi bangun sahur. Ni satu orang betul, memang dia tanya saya dekat Ipoh. Dia kata saya bangun sahur, kemudian masa lepas sahur tu saya tunggu subuh, saya tertidur. Bangun dah lepas subuh, saya lupa nak niat. Niat apa? Dia kata saya lupa nak niat puasa. Saya kata ni ajaib. Bangun sahur, makan 2-3 pinggan, tiba-tiba tak ada niat nak puasa. Habis tu yang makan tu untuk apa? Tuan-tuan boleh faham tak? Dia bangun masak nasi pagi-pagi, yang mana itu bukan waktu orang makan pun. Kalau bukan kerana puasa, dia tak bangun. Sebelum subuh dia bangun, dia masak, letak hidangan elok-elok, dia kata aku nak sahur ni. Tiba-tiba dia kata dia tak ada niat nak puasa. Dia sebenarnya niat nak puasa tu ada, cuma dia salah faham tentang niat. Ni yang disebut oleh guru saya, Syekh Abdul Malik As-Sa'di. Dia kata kalau orang tu bangun sahur, niat puasa dah ada. Sebab dia tahu, hang sahur hari ni untuk apa? Sebab aku nak puasa lah lepas ni. Lepas azan ni aku nak puasa. Maknanya niat dah ada. So sebab tu kita jangan double standard. Bab salat, bab puasa, susah benar nak niat kan? Imam pun duk pesan lepas tarawih kan, kita jangan lupa ya niat untuk esok. Tak perlu. Kalau kita bangun sahur esok tu dah kira niat dah ada. Bahkan kalau kita ni memang kaki puasa, tahu esok Ramadan, dan memang kita tak ada niat nak ponting, niat tu dah ada. Kita salat tarawih malam tu, kita tahu esok tu adalah Ramadan, kita tahu esok Ramadan, dan kita memang nak puasa esok, maka dikira kita dah ada niat nak puasa. Macam orang yang tak ada niat macam mana? Orang yang tak ada niat ni adalah bila masuk aja bulan Ramadan, dia fikir, esok aku nak puasa ke tak? Esok ni aku nak puasa ke tak? Dia fikir sampai masuk subuh, dia belum buat keputusan nak puasa ke tak. Orang ni tak ada niat. Orang ni tak ada niat sehingga masuk subuh, tak sah puasa dia. Kalau puasa wajib lah kan. Baik, cumanya
fuqaha meletakkan berapa syarat untuk jadikan niat ini sah. Dia kata seperti mana Syekh guru saya sebut, Syekh Mustafa Bura, dia kata qasdu syai' maqrunan bi fi'li. Niat ni maknanya masa kita memulakan sesuatu perbuatan ibadat itu, niat dah ada, supaya dia berlaku serentak. Tu dia panggil ta'arud tu. Dia berlaku serentak dengan amalan. Macam mana? Contoh, kita masuk toilet, kita nak ambil wudu, kita baca bismillah, kemudian kita kumur, kita tadah tangan untuk basuh muka. Dan basuh muka tu, kita tahu basuh muka ni aku nak angkat hadas, maknanya niat untuk wudu dah ada. Niat untuk wudu dah ada. So kita basuh. Sah tak wudu kita? Bila kita basuh cukup anggota wudu, rukun-rukun wudu, sah wudu. Orang yang tak ada niat ataupun niat berlaku bukan pada permulaan apa ni ibadat, macam mana? Dia masuk toilet, dia kata panas betul hari ni, panas rembang sungguh. Jadi dia masuk toilet, dia kata aku nak basuh muka. Dia tadah air, dia basuh muka, bukan untuk wudu, tapi untuk apa ni kita kata bersihkan muka, maknanya bersejukkan muka. Sejukkan dia basuh muka dia, lepas tu dia kata alang-alang dah basuh muka ni, basuh tangan, basuh kaki ya, sapu kepala, basuh kaki ya, nak ambil wudu tak boleh, dia kena basuh muka lagi sekali. Kerana basuhan muka yang pertama tadi bukan dengan tujuan untuk mengambil wudu.